Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada pelayar kita di luar sana yang sabar menanti untuk kita bersiaran secara langsung pada pagi ini. Jadi pada pagi ini seperti yang dijanjikan pada minggu lepas, kita akan membincangkan tentang proklamasi rukun negara, satu prerogatif raja. Tetapi apa yang menariknya pada perbincangan pada pagi ini adalah kita akan melihat dimensi proklamasi rukun negara ini dari satu dimensi yang sedikit berbeza. Lazimnya bila kita bercakap tentang rukun negara, kita akan belajar ataupun kita akan mencari carian ataupun membaca atau mendapati rukun negara akan berkisar tentang cerita sejarah penggubalan, siapa ahli-ahli yang terlibat di dalam majlis perundingan negara dan sebagainya. Tetapi pada hari ini dengan kehadiran panel tetap kita yang juga pakar perlembagaan, Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, akan membicarakan ataupun akan mengupas proklamasi rukun negara dari aspek prerogatif raja. Jadi tanpa berlengah masa lagi, selamat datang sekali lagi Prof. So hari ini Prof, kita akan bincang tentang proklamasi rukun negara. Biasanya kalau kita tengok tentang isu-isu rukun negara biasanya, kita akan tahu bahawa rukun negara ada dua bahagian. Satu mengandungi matlamat dan satu lagi mengandungi prinsip. Dalam konteks perbincangan kita pada pagi ini, mungkin pada awal sebelum kita pergi lebih lanjut lagi tentang proklamasi rukun negara, prerogatif raja ini, mungkin Prof boleh terangkan serba sedikit sebenarnya kenapa ia dipanggil prerogatif raja, bila mana sebenarnya untuk rukun negara ini tiada tanda tangan perkenan baginda pun, itu yang pertama. Dan juga secara orang kata mengikut sejarahnya, ini merupakan gerakan yang dimulakan oleh rakyat untuk mengembalikan perpaduan. Untuk makluman kita semua bahawa rukun negara ini telah pun diisytiharkan oleh almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970. Silakan Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Niti. Juga terima kasih kepada Museum Diraja secara umumnya dan saya bagi pihak Universiti Teknologi MARA. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan amat berbahagialah diundang sebagai panel pada minggu ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pelayar kerana setia mengikuti perbincangan kita yang pada mulanya kita anggap satu yang kita seronok je buat. Sebab isu-isu yang kita akan bincang ni sebenarnya penting bagi institusi beraja dan juga negara keseluruhannya. Baik, untuk melihat kepada rukun negara ni, betul seperti Puan Niti jelaskan tadi bahawa saya sendiri apabila saya mula bercakap tentang rukun negara, terutamanya tahun inilah, tahun 2020 ini, sebab tahun 2020 ini adalah mencapai rukun negara tu mencapai usia 50 tahun. Jadi usia yang 50 tahun ni adalah suatu usia yang lebih muda daripada saya lah. Jadi menunjukkan ia suatu yang sangat penting untuk kita buat satu refleksi sejauh manakah rukun negara ini. Jadi untuk dikaitkan dengan apa yang disebut oleh Puan Miti tadi atau yang ditanya oleh Puan Miti tadi, kenapa ia dikatakan sebagai prerogatif raja? Sebenarnya ini adalah satu tafsiran apabila saya melihat kepada dokumen-dokumen asal berkaitan rukun negara. Saya juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Arkib Negara Malaysia kerana membekalkan saya dengan dokumen-dokumen asal. Saya ada bersama saya ni dokumen-dokumen asal dari Arkib Negara berkenaan dengan rukun negara. Dan di sini apabila saya membaca rukun negara, dokumen-dokumen asal berkaitan dengan rukun negara ini, ia sangat mengujakan saya, Puan Miti. Ia sangat mengujakan. Kenapa? Kerana saya melihat satu dimensi baru dalam rukun negara. Bukan saja rukun negara itu bukan saja satu falsafah negara yang perlu diamalkan oleh setiap warga negara, tapi ia merupakan, saya boleh katakan dalam konteks ini juga kalau kita kaitkan dengan wasiat raja lah, ya, ia juga ada sesuatu yang sangat penting untuk kita
kita teruskan bahawa dalam titah tuanku, sebab rukun negara ini dilaksanakan atau dimasyhurkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada masa itu, seperti yang Puan Miti sebut tadi, pada hari itu juga adalah hari kemerdekaan, hari kebangsaan kita. Pada hari itu mereka menggunakan istilah hari kebangsaan apabila saya lihat titah tuanku tu kan. Jadi ini menunjukkan bahawa pada masa yang sama dalam titah sempena hari kebangsaan atau hari kemerdekaan pada ketika itu ditegaskan juga oleh baginda, dizahirkan oleh baginda tentang rukun negara. Dan kemudian ada sikit ni saya nak kongsi juga. Tadi Puan Miti lihat macam rukun negara tu sama ada tanda tangan yang di-Pertuan Agong ataupun tidak. Tapi pada saya nampak ia adalah di bawah proklamasi itu dicatatkan nama. Dicatatkan nama Kebawah Duli Tengku Ismail Nasiruddin Shah yang di-Pertuan Agong. Jadi itu mengukuhkan lagi saya bahawa rukun negara ini adalah satu proklamasi diraja yang sebahagian daripada prerogatif raja. Okey, prerogatif raja ini atau proklamasi ini dibuat atas dasar yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Bukan melaksanakan kuasa eksekutif baginda, bukan. Tapi bila melaksanakan kuasa ketua utama negara, maka itu pada saya, tafsiran saya adalah suatu kuasa prerogatif raja. Sebab baginda melaksanakannya bukan kerana baginda dianugerahkan kuasa mengikut perlembagaan sahaja, tetapi kerana baginda itu telah diterima dan dicatatkan sebagai ketua utama negara. Jadi di sini saya mahu rumuskan sedikit sebanyak tentang perkara yang dibawakan awal tadi. Kenapa kita anggap proklamasi rukun negara ini adalah sebahagian dari prerogatif dan ia juga adalah satu proklamasi diraja. Boleh saya ulas sikit lagi tentang proklamasi diraja ni. Ini jarang sekali didengar di negara kita. Ini jarang sekali didengar di negara kita. Kalaupun di England, kalau minggu lepas kita bercakap tentang Westminster ya, di England apabila negara itu proklamasi itu dibuat pada tahun 1716 tu, kerana ia untuk menentukan persempadanan negara di Britain tu dan menentukan bahawa dalam bentuk perundangan penduduk Britain itu tidak melangkaui suatu kawasan. Jadi ini menunjukkan proklamasi itu dianggap sebagai undang-undang di sana. Okey, di sana sebab di sini adakah proklamasi ini undang-undang adalah satu perkara yang saya cuba kongsi selepas ini. Cuma perkara yang saya katakan proklamasi diraja ini bukan suatu yang familiar atau bukan suatu yang terzahir banyak di negara kita ya. Cuma perkataan proklamasi ini digunakan seperti yang kita dengar dalam seminggu dua ni berkaitan dengan proklamasi darurat. Nah, istilah itu digunakan. The proclamation, istilah pengisytiharan, istilah proklamasi ini digunakan dalam perlembagaan di bawah perkara 150, iaitu pengisytiharan darurat. Dan itu je satu-satunya proklamasi yang ada dalam perlembagaan tersebut. Itu satu-satunya yang disebut dengan istilah proklamasi itu. Tapi kalau kita lihat dalam pengisytiharan warta kerajaan, bila kita buat rukun negara, walaupun orang kata ia bukan undang-undang, tapi ia diwartakan. Apa kesan warta? Kesannya ialah menjadi satu panduan untuk negara kita melalui kehidupan bernegara ni. Dan boleh, maaf kalau saya bercelah. Maksudnya boleh dikatakan sebenarnya wajiblah untuk dijadikan panduan. Bukan setakat panduan saja, tapi wajib untuk diikuti. Betul. Sebab ia diwartakan. Ia bukan satu proklamasi yang macam seumpama titah sahaja. Dia bukan titah semata-mata. Kalau kita dalam konteks rukun negara ni, kita ada dua tadi macam kita sebut titah Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong semasa menyambut hari kebangsaan tu, hari kemerdekaan tu. Yang keduanya ialah proklamasi darurat ini. Proklamasi rukun negara. Proklamasi rukun negara ini sendiri. Sebab dia tulis di sini ialah perkataan pemasyhuran. Dan sangat indah sekali pengisiannya, kita kongsi selepas ini. Jadi pokok pangkalnya sekarang saya mahu bawa kepada para penonton sekalian bahawa rukun negara ini adalah satu proklamasi diraja yang perlu diangkat dan perlu ditaati. Dan saya huraikan kenapa saya mengatakan begitu selepas ini, insya-Allah. Terima kasih Prof.
Okey, jadi untuk kita nak dengar apa huraian sebenarnya dalam rukun negara yang membawa kepada elemen prerogatif raja itu sendiri, mungkin Prof boleh kongsikan kepada pelayar di luar sana uh, apakah elemen-elemen penting yang ada dalam proklamasi rukun negara itu dan juga bagaimana ia berhubung kait dengan institusi beraja, antara institusi beraja dengan rukun negara itu sendiri. Kita dah tadi Prof dah terangkan bahawa bukan sahaja ia merupakan pengisytiharan daripada Yang di-Pertuan Agong, tetapi juga diwartakan. Maksudnya kalau betulkan saya sekiranya saya silap, dalam pembacaan yang tak seberapa ni, kita tak jumpa satu keadaan di mana proklamasi yang sekiranya tidak dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan seperti proklamasi darurat perkara 150 memang sebenarnya hampir tiada lagi pemasyuran ataupun pengisytiharan yang dibuat sebegini rupa. Jadi mungkin boleh dikongsikan dengan pelayar di luar sana tentang elemen-elemen yang terkandung dalam rukun negara itu dan hubung kaitnya dengan institusi beraja. Baik. Yang saya nak jawab yang straightforward, ya, bahawa mesti kita warga negara Malaysia menghafal prinsip yang kedua itu, ya, kesetiaan kepada raja dan negara. Saya letak dia kat situ. Jadi apakah huraian-huraian seterusnya? Itu saya cuba kongsi kenapa pentingnya kita katakan ia telah diwartakan, dan saya sangat setuju sebab dalam dokumen-dokumen yang saya baca ini ia menunjukkan bahawa bukan sahaja diwartakan tetapi diletakkan tanggungjawab. Menarik sekali, ya, diletakkan tanggungjawab ke atas setiap individu warga negara untuk melaksanakan rukun negara, untuk menginsafi, kita kata menghayati dan menginsafi rukun negara tersebut, ya. Jadi bagaimana hubung kaitnya dengan institusi beraja? Tadi yang saya sebut prinsip yang kedua itu, yang keduanya saya mahu juga menyatakan bahawa dalam konteks rukun negara, satu dokumen yang saya baca dalam perbincangan membentuk rukun negara itu dinyatakan bahawa adalah wajib bagi rakyat Malaysia untuk memastikan bahawa perlembagaan itu telah mempunyai perlembagaan yang kita ada sekarang ini mempunyai roh. Sebelum ni saya memang selalu sebut perlembagaan itu ada roh, perlembagaan itu ada soul dia, ada semangat dia. Tapi kat mana saya jumpa tu? Biasanya saya jumpa tu dari dokumen-dokumen masa gubalan perlembagaan tu, ya. Contoh memorandum raja-raja, memorandum parti perikatan, memorandum seluruh warga negara ataupun NGO yang berikan kepada Red Commission, ya. Tapi apabila saya membaca dokumen berkaitan rukun negara ini, ia sangat dikukuhkan lagi. Ia amat kukuh bahawa perlembagaan ini adalah berasaskan kepada nilai-nilai warisan, heritage yang kita ada. Antara nilai-nilai warisan itu ialah institusi beraja. Sebabnya institusi beraja itu diterima dan ditegaskan dalam dokumen-dokumen rukun negara ini sebagai satu institusi yang mempunyai asal, yang menjadi asal kepada kewujudan negara ini. Jadi foundation lah. Foundation, asas kepada kita. Saya tak tahu perkataan apa yang lebih kukuh lagi, lebih kuat lagi untuk menyatakan bahawa dalam tanah air ini, dalam tanah dan air kita ini, ya, yang mengalir dalam bumi tanah Melayu ini, di situlah wujudnya institusi beraja. Maksudnya setiap inci tanah, setiap titis air mengalir dalam tanah Melayu kita ini adalah berakar kepada institusi beraja. Itu yang mahu dizahirkan. That is the soul of the Federal Constitution and that is the soul of the rukun negara. Jadi, apa yang diangkat dalam rukun negara itu adalah yang amat berkaitan dengan institusi beraja. Kenapa pula ada prinsip kepercayaan kepada Tuhan? Kalau kita kata raja saja. Sebab raja itu adalah yang dikatakan fizilalil orang kata wakil khalifah di muka bumi, ataupun dalam konteks ini kita merujuk kepada institusi beraja. Dan amat indah sekali dalam huraian-huraian diberikan kepada, sebenarnya ada 10 perkara yang dibentangkan dalam rukun negara itu. Elemen-elemen yang dibentangkan dalam perbincangan-perbincangan dalam rukun negara itu. Supaya saya tidak silap, Komiti, saya rujuk pada dokumen itu. Dia kata, ini setengah-setengahnya saya baca, ya. Rukun negara ini adalah ideologi negara.
Dan rukun negara ini adalah, sebelum ni saya ragu-ragu. Saya mengguna istilah ideologi negara itu. Rukun negara ini adalah falsafah negara, rukun negara ini adalah ideologi negara. Tetapi apabila menjumpai dokumen ini, saya tidak galak kerana saya tidak salah menggunakan menggunakan istilah ideologi itu. Kerana ia adalah satu perkataan yang digunakan dalam dokumen-dokumen berkaitan rukun negara. Rukun negara itu pertama ada prinsip ketuhanan. Kedua ada prinsip kesetiaan. Dipanggil apa? Belief in God and supreme being. Itu yang digunakan. Belief in God. God is a capital G. Believe in God and supreme being. Jadi perkataan Tuhan itu ialah Tuhan yang with capital T. Okay. Kesetiaan atau loyalty. Kenapa saya pentingkan capital urut perkataan tu? Dia menggunakan one and only God dan satu nama. Penegasan perkataan itu sendiri. Betul. Dia bukan Tuhan mana-mana Tuhan. Jadi ini saya akan menarik tu. Sebab dalam rukun negara ini kita bercakap tentang ketuhanan ni, saya tak sabar nak explain. Ketuhanan ini yang seronok dengan yang program yang main-main macam ni. Program yang kita rasa seronok, kita suka. Saya teruja setiap minggu nak datang, look forward tukang nak datang ke museum Diraja ni. Jadi ketuhanan ni berkaitan dengan kepercayaan dan keimanan. Faith and belief, keimanan dan kepercayaan, ya. Ada agama menggunakan kepercayaan dan tiada keimanan. Jadi saya akan ulaskan sikit bahawa apa yang kita angkat dalam ketuhanan ini adalah pertama, Islam sebagai agama bagi negara. Bila Islam adalah agama bagi negara, dibincangkan juga bahawa menjadi tanggungjawab negara dan juga negeri untuk merealisasikan kedudukan Islam sebagai agama bagi negara tanpa prejudis kepada kedudukan dan amalan agama lain. Cantiklah Malaysia ni. Saya kan jantung saya kongsi secara peribadilah, ya. Jantung saya berdegup kencang apabila saya membaca dokumen-dokumen ini. Sebab what's next? What's the next please? Next please. Macam terima surat cinta. Malu pula saya. Saya gurau. Memang hati saya bila saya membaca lebih kurang 20 line huraian ini, saya semacam wow, ya. Maknanya selama ni apa yang kita tafsiran yang kita rasakan sebenarnya benar. Benar. Sebelum ini tiada dokumen ditemui. Tapi bila jumpa ni rasa macam memanglah. Memang. Dan saya macam saya ulanglah, saya sangat berterima kasih kepada Datuk Azmi, Datuk Pengarah Arkib Negara dan rakan-rakan saya, Puan Haniza, Puan Azania. Lama lagi lah rangka-rangka. Sebab mereka sangat menghormati kajian kita, ya. Bila saya sembang lah sikit, bila saya minta dokumen kan, mereka senang mencari dan memberikan saya bantuan yang sepenuhnya untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu. Dan Arkib Negara pun akan buat satu seminar, akan ada rakaman pada 7 hari bulan nanti dan buat online saja, ya, berkaitan dengan rukun negara. Dan ini yang saya panggil serampang dua mata lah. Saya bersedia untuk komiti di Museum Diraja dan saya juga bersedia untuk mengerjakan satu kertas kerja. Jadi kami sebagai teaser lah untuk teaser akan datang. Tak apalah kan, kita agensi ni kita akan berkongsi maklumat kan. Okey. Pertama, ketuhanan. Ketuhanan itu berasaskan kepada agama Islam sebagai agama bagi negara. Kemudiannya tanpa meletakkan tanggungjawab kepada negara dan juga negeri-negeri tanpa prejudis pada agama lain melaksanakan agama Islam. Yang mana seperti terkandung dalam Persekutuan Perlembagaan, agama Islam agama rasmi tetapi tidak menghalang agama-agama lain diamalkan. Islam adalah agama bagi persekutuan dan tidak menghalang agama-agama lain untuk diamalkan dengan aman dan damai. Bahkan aman dan damai itu, saya sebelum ni telah membaca dalam memorandum Raja-Raja Melayu. Apakah yang dimaksudkan aman dan damai? Orang Islam tak kacau bukan Islam. Orang bukan Islam jangan kacau agama Islam. Itu yang saya selalu guna, it takes two to tango, ya. Dua-dua tu kena membantu antara satu. Bukan suasana panas masa sekarang. Bercakap pasal Islam pun dah jadi katanya resis lah,
bercakap tentang agama lain, contoh saya kata beri bantuan kepada agama lain untuk membolehkan mereka menggunakan duit itu membuat rumah-rumah ibadat semua. Nanti yang kata kita pula menjadi liberal, berfikiran liberal, nanti kita ulas juga kata Betul. berfikiran liberal, menyokong agama lain. Sebenarnya roh terhadap kefahaman kita ada terhadap roh kepada tidak mengalir dalam diri. penghayatan tu tak berapa sampai. Dia tidak mengalir dalam DNA masyarakat Malaysia. Sekarang kita nak alirkan rukun negara ni dalam DNA masyarakat Malaysia. Jadi Prof, apa elemen yang kedua? Tak sabar nak cakap. Okey, rukun negara dan kebebasan ketuhanan dan kebebasan beragama. Yang keduanya ialah loyalty, kesetiaan. Kesetiaan ni adalah satu emotional attachment, dia panggil emotional attachment. Ini Intangible. something yang kita tak boleh nak pegang, is intangible. Emotional attachment ni kita panggil apa? Keterikatan emosi. Ya, saya ni kalau ada anak muda kita kata macam ni lah. Kalau kita bercinta itu, Miti lah sebagai surat cinta tadi. Kalau kita bercinta itu, perasaan itu sangat romantis. Dia tak ada kat kerusi itu, macam nampak je Puan Miti kat kerusi itu, walau tak ada. Itu gila bayang namanya. Perasaan tu romantis. Kalau sakit, kalau peribahasa Melayu, cubit paha kanan, paha kiri juga terasa. Itu juga adalah perasaan romantis. Jadi loyalty, bila orang hina raja contohnya, apa perasaan dalam diri kita? Kalau kita dah rasa tak ada apa-apa, sudah tak ada emotional attachment kepada institusi beraja tu. Ya, apatah lagi orang yang menghina institusi beraja tu kan, memang dah tak ada dah emotional attachment. Dan itu sebenarnya telah hilang kesetiaan. Sebab kesetiaan dalam rukun negara ini ditafsirkan sebagai emotional attachment. Boleh tak juga Prof kita nyatakan sebagai sense of belonging tu sebenarnya? Salah satu aspek dalam kesetiaan itu rasa kepunyaan. Rasa pemilikan, kepunyaan. Jadi kita rasa macam institusi beraja ni adalah satu institusi yang tidak boleh disentuh dari segi kewujudannya. Betul, kalau sayang, kita orang kata kalau sayang kita kena tegur apa yang silap. Itulah peranan kita sebagai rakyat. Tapi emotional attachment tu, sebab tu kata kesetiaan itu adalah emotional attachment. Dia tidak boleh ada rasa keterasingan. Kalau disentuh institusi beraja itu, kita akan ada semangat nasionalisme yang tinggi. Itu juga antara prinsip dalam rukun negara untuk menzahirkan nasionalisme. Perkara-perkara penting disebut ialah termasuklah institusi. Sebab kita berbincang tentang prerogatif raja, dia bukan itu semata-mata. Dia adalah berkaitan dengan bahasa Melayu, berkaitan dengan bangsa yang mengiktiraf bangsa Melayu dan juga komuniti-komuniti lain tu. Dan juga ia menyatakan tentang adat atau kesusilaan, kemuliaan budi pekerti. Itu semua. Tu kata dokumen ini sangat indah. Maksudnya ia merangkumi semua ruang lingkup kehidupan seseorang individu yang hidup di tanah air Malaysia ini. Betul. Okay. Cuma dalam konteks kita, Prof, kita bercerita tentang prerogatif raja, mungkin elemen-elemen tu boleh dikecilkan skopnya kepada perkara-perkara yang melibatkan institusi beraja. Okay. Kita sebenarnya tidak boleh memisahkan institusi beraja dengan elemen-elemen lain. Di puncak itu adanya institusi beraja. Bila kita menghayati institusi beraja itu, di dalam institusi beraja itu, contoh ya, perkara 153. Di dalam institusi beraja itu adalah perpaduan. Di situ ada perpaduan. Di situ juga ada nilai adat resam. Di situ juga ada kesopanan dan kesusilaan. Itulah yang ada dalam institusi beraja itu. Kalau kita kata rangkumkan institusi beraja, kesemuanya adalah terangkum. Saya dizahirkan melalui prinsip yang ada dalam yang dah disenaraikan dalam rukun negara tu. Jadi sekarang ni puncaknya ialah Tuhan dulu. Kan yang letak dalam rukun negara kan. Tadi kita sebut yang pertama, elemen pertama itu ialah ketuhanan. Yang keduanya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Jadi kesetiaan kepada raja dan negara ni merangkum dalam konteks bahasa Melayu. Contohnya penubuhan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, sempena itu juga.
Maknanya kalau kita lihat UKM yang berdiri megah sekarang ni, ia adalah hasil daripada persetujuan yang dicapai sama serentak apabila kita membuat rukun negara. Untuk mengangkat universiti kebangsaan itu dan meletakkan bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi ini universiti yang begini mengambil tanggungjawab juga pada saya. Nanti kita akan bincang plan of action ke macam mana kita nak ni kan. Jadi kalau nak, saya nak letak kat UKM dululah untuk pelaksanaan rukun negara ni. Jadi tak apalah, ni saya menghargai kewujudan institusi yang besar dan agung itulah bagi dalam bidang pendidikan. Sebab jadi untuk kita mengangkat loyalty atau kesetiaan kepada institusi beraja itu, maka pendidikan juga penting. Disebut juga sebab dalam rukun negara ni ia sebenarnya untuk mencapai perpaduan. Perpaduan dari segi ekonominya, mengurangkan jurang. Saya tak ulaslah yang tu dengan panjang ya. Mengurangkan jurang ekonomi, meningkatkan pelajaran dan pendidikan kaum bumi putra, Melayu dan pribumi dan komuniti-komuniti lain yang memerlukannya. Maknanya, jangan kita kata rukun negara, apa yang dibuat dasar ekonomi baru dulu hasil daripada rukun negara itu meminggirkan komuniti lain. Itu tidak adil. Kerana konsep rukun negara itu juga ialah untuk menterjemahkan atau menzahirkan kejayaan negara ini atas kerana diberikan kumpulan-kumpulan atau puak-puak atau kaum-kaum ini dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Okey. Kesetiaan kepada raja dan negara, keadilan. Ini kan kalau kita kaitkan dengan institusi beraja, keadilan ini sangat jelas. Keadilan ini sangat jelas. Maka baginda mengangkat sumpah dengan lafaz wallahi wa billahi wa tallahi. Itu konteks Islam. Mentadbir negara dengan keadilan. 2 kali perkataan keadilan itu disebut dalam lafaz rukun negara yang lafaz sumpah baginda yang di-Pertuan Agong. 2 kali sebut perkataan keadilan. Berasaskan kepada undang-undang, berasaskan kepada perlembagaan. Maka datanglah prinsip yang seterusnya, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Sekarang kita lihat cantik susunan itu. Tapi kepercayaan kepada Tuhan tadi ada orang mengkritik, kata tak letak Islam dan sebagainya. Saya pun cuak lah masa tu, cuak lah, betul ke tak letak Islam, tak letak Islam dan sebagainya. Rupanya tidak. Kalau kita lihat kepada lafaz rukun negara itu sendiri, baginda menyatakan peristiharan itu yang diwartakan ini ya, diwartakan kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi mengasihani. Segala pujian bagi Allah seru sekalian alam dan rahmat serta kesejahteraan Allah ke atas semua pesuruhnya. Oleh yang demikian baginda mengisytiharkan rukun negara. Jadinya silaplah kalau orang kata rukun negara ini tidak hormat agama, tidak meletakkan Islam pada puncaknya. Tidak. Dan sebenarnya pengukuhan perkara 3 yang Puan Minty sebut tadi telah dilakukan oleh rukun negara. Jadi saya memang tidak ragu-ragu lagi untuk menghujahkan begitu ya. Okey. Rukun negara keadilan maknanya yang di Pertuan Agong juga adalah punca kepada keadilan, puncak kepada keadilan. Ya. Baru-baru ni saya bercakap dengan satu NGO mampir berkaitan dengan kedudukan Melayu dan juga amanat wa'ad yang diangkat oleh raja. Wa'ad dia apa? Wa'ad baginda ialah untuk mentadbir negara dengan keadilan. Ya. Jadi ketiganya ialah konsep keadilan, keempatnya ialah kewarganegaraan. Ini saya tak huraikan detail, cuma yang pentingnya di sini ialah bila dikaitkan loyalty dengan kewarganegaraan, kesetiaan dengan kewarganegaraan adalah menjadi hasrat rukun negara bahawa setiap warga negara hendaklah taat setia kepada negara dan termasuklah institusi beraja. Yang kemudiannya taat setia ini akan memberikan mereka hak untuk mendapat kebebasan. Hak untuk mendapat yang kita sebut dalam perlembagaan ialah fundamental liberties. Saya pertama kali saya lihat dalam perlembagaan kita tidak wujud perkataan tanggungjawab atau duties, obligation untuk rakyat meletakkan kesetiaan itu, tidak disebut secara harfiah dalam perlembagaan. Kita tak ada. Cuma dalam perlembagaan dia kata diberikan hak, itu fundamental liberty. Kebebasan ni bukan hak. Dia disebut sebagai diberikan kebebasan.
Tapi dalam dokumen rukun negara ini, apabila seorang rakyat itu jangan saja bercakap tentang hak dan kebebasan, hendaklah juga bercakap tentang tanggungjawab yang mereka perlu lakukan. Maksudnya perlu reciprocal lah. Reciprocal, yang kedua-duanya sekali. Kenapa kamu diberikan kebebasan? Kerana kamu taat dan setia pada raja dan negara. Apabila kamu taat setia, maka kamu mempunyai tanggungjawab yang lain terhadap negara. Orang yang setia ini, dia akan mencurahkan. Kalau mahasiswa contohnya, anak-anak saya di universiti contohnya, taat setia kalian sebagai warga negara ialah menumpukan sepenuh perhatian kepada pelajaran. Yang kita sebenarnya, kalau kita kata kita buat perlembagaan ini adalah, saya kata perlembagaan ini adalah wa'ad, perlembagaan ini adalah janji, semua tu kan. Walaupun tidak disebut dalam perlembagaan itu sebagai wajib untuk mentaatinya, tapi ia secara implied untuk awak warga negara memang tak ada tanggungjawab lain. It must be loyalty. Sebagai seorang warga negara, mesti loyal. Sebab tu kita ada dalam, mesti setia. Sebab tu dalam pelucutan dan pelucutan kewarganegaraan bagi orang yang mendapat kewarganegaraan secara pendaftaran atau secara penaturalisasian tu boleh dilucutkan kalau tidak setia. Jadi bila saya melihat pada peruntukan perlembagaan ni, kalau mereka menunjukkan ketidaksetiaan kepada raja, itu maknanya disloyal, kan? Telah tidak setia. Jadi tiada maksud lagi, tak capai makna menjadi seorang warga negara. Malah kan lagi di sini disebut dalam dokumen ni, therefore kalau orang tu tak setia, dia kata last majesty law tu applicable. Undang-undang berkaitan dengan penghinaan terhadap raja itu sepatutnya berlaku dan he should be found guilty. Menunjukkan tingginya hasrat tu, tingginya hasrat para penggubal rukun negara ini untuk menjaga kedudukan institusi beraja. Jadi saya sendiri, saya pun mencari peruntukan dalam perlembagaan macam ketidaksetiaan dalam penal code, kanun keseksaan itu sekiranya memerangi yang di-Pertuan Agong, hukumannya bunuh. Macam commit treason lah. That is treason. Treason maknanya, kalau dalam bahasa Arab dia panggil al-baghyu, burah, burah terhadap memerangi yang di-Pertuan Agong. That is treason. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu kita panggil memerangi yang di-Pertuan Agong. That is treason. Treason tu the highest level of disloyalty. Disloyalty. Kalau menulis di Facebook ni, saya rasa itu juga tak loyal lah kan. Ke arah itulah sebenarnya. Ke arah pemansuhan. Sebab tu dalam perlembagaan kita tidak salah untuk menegur pelaksanaan kuasa. Tapi bagi menjaga kedudukan raja, institusi beraja dan raja itu, ialah tidak boleh mempersoalkan kewujudannya. Dan perkara itu dah termaktub dalam perkara 181 dalam 181 tentang kedaulatan. Kita ada dalam perkara 10 dalam pasal 4 Perlembagaan Persekutuan, tidak boleh mempersoalkan kedudukan dan kewujudan institusi beraja, tetapi boleh bertanyakan, mensoalkan tentang pelaksanaan kuasa raja. Tapi idealnya ke arah lebih baik lah sepatutnya, betul, bukan ke arah pemansuhan dan sebagainya lah. Dalam perkara tu berkaitan dengan rukun negara ni, banyak perkara yang dipinda dalam perlembagaan. Contoh, perkara 10 dalam pasal 4 itu dimasukkan juga. Sempena kita buat rukun negara, sempena menangani di aftermath kesan negatif daripada yang berlaku pada 13 Mei ataupun isytiharan darurat pada 15 Mei. Dan juga dalam perkara 63 pasal 5, sekiranya seseorang ahli Dewan Rakyat atau mereka yang membuat atau berpartisipasi dalam bisnes parlimen ni, dalam proceeding parlimen ni, mereka sebenarnya ada kebebasan bersuara. Tapi kebebasan bersuara mereka itu tidak boleh dibuat sehingga mencadangkan pemansuhan institusi beraja. Ini yang baru dibuat, baru dimasukkan dalam perlembagaan tu. Okey, sekarang ni perkara section 31F pada Sedition Act, Akta Hasutan juga telah dimasukkan perkara yang sama. Tidak boleh mempersoalkan kewujudan institusi beraja. Dan beberapa perkara lain berkaitan dengan kebebasan bercakap ni, tidak boleh disuarakan itu kerana
ia akan menjadikan atau akan mempersoalkan kedudukan institusi beraja, dan ia adalah satu kecenderungan menghasut. Ya. Dan jadi pindaan-pindaan tersebut dibuat beberapa pindaan perlembagaan itu dibuat bagi mengukuhkan lagi rukun negara itu. Jadi ada orang kata rukun negara tidak ada enforcement of law. But then the constitution, perlembagaan itu telah dipinda untuk memastikan rukun negara yang dianggap sebagai ideologi dan falsafah itu isinya, pengisiannya dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan. Dia sudah ada bahagian-bahagian dalam perlembagaan persekutuan itu yang memperjelaskan apa yang ada dalam rukun negara. Jadi rukun negara sebagai satu garis panduan untuk social conduct. Ya, betul, betul. Social conduct dan pelaksanaan atau penegasan ataupun apa-apa yang berkaitan melibatkan legality dah terkandung dalam perlembagaan. Dia dalam perlembagaan persekutuan, macam perlembagaan persekutuan, dia letak garis panduan bagaimana hidup bernegara. Kemudian dia ada akta-akta lain, macam akta hasutan tadi. Dia dan penal code tadi, dia meletakkan. Jadi sekarang kita faham ya, rukun negara tu nak kata dia di atas perlembagaan tidak, tapi ia adalah satu ideologi. Jadi pada saya, apabila hakim atau mahkamah mentafsir perlembagaan, hakim juga hendaklah memberi perhatian yang sewajarnya, perhatian yang khusus, perhatian yang sangat penting kepada rukun negara ini. Maksudnya perlu dibaca bersekali lah, dia tak boleh dilihat secara berasingan. Dia dilihat secara berasingan. Contoh ya, tak boleh dilihat begitu. Sebab nanti walaupun perlembagaan tidak menyatakan bahawa rukun negara itu adalah sebahagian daripada undang-undang, tapi pengisian dalam perlembagaan itu adalah refleksi kepada rukun negara. Jadi menghayati peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan itu, cara mentafsir perlembagaan itu hendaklah juga dirujuk kepada rukun negara. Jadi bukan nak kata rukun negara ni mengikat perlembagaan yang undang-undang tertinggi itu. Dari segi kedudukan undang-undang itu mungkin sukar untuk saya hujarkan. Walaupun begitu, saya fikir ini adalah satu contoh. Kalau mahkamah mahu mentafsirkan perkara 10 dalam fasa 4, perlu dirujuk pada dokumen-dokumen rukun negara. Kenapa saya kata begitu? Sebab 10 fasa 4 itu datangnya sama dengan kewujudan rukun negara, dan diwujudkan dalam rukun negara itu beberapa prinsip. Dokumen-dokumen asal rukun negara itu beberapa prinsip untuk dijelaskan atau telah dirumuskan dalam satu bentuk peruntukan undang-undang di bawah perkara 10.4. Yang salah satunya adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Ya, betul. Dalam 10.4 tu ada perkara 181. Ada perkara bahasa Melayu 152. Ada bahagian berkaitan dengan kewarganegaraan bahagian 3. Dia ada 4 perkara tu. Bahagian 3 perlembagaan persekutuan, kewarganegaraan. Keduanya perkara 152 bahasa Melayu. 153 kota-kota untuk Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. 181 kedaulatan raja-raja Melayu. 4 perkara ni memanglah menjadi intipati kepada rukun negara. Satu lagi menarik, dalam rukun negara ni disebut, dia menyatakan bahawa perlembagaan itu adalah berasaskan kepada kerangka indigenous. Menarik tau. Kerangka indigenous. Yang sekarang ni orang sibuk cakap pasal basic structure of the constitution. Kerangka asas perlembagaan. Jadi sebenarnya dalam rukun negara itu dah sebut beberapa perkara yang dikatakan kerangka asas pada perlembagaan. Itulah yang saya sebut tadi. Kedudukan institusi beraja, bahasa Melayu, itu adalah kerangka asas kedudukan. Tadi saya sampai ke warganegaraan nombor 4. Ya, betul. Kita dah tertinggal. Nanti saya ulang sikitlah kepada penonton yang mungkin pelajar kita yang baru. Kita beberapa prinsip rukun negara. Pertama, ketuhanan, kesetiaan, keadilan dan kewarganegaraan. Keadilan tu saya ulas macam komiti sebut dalam konteks social behaviour, social distribution of property, of wealth, the social justice. Itu keadilan sosial. Maknanya di situ ada bukan saja undang-undang, tetapi dia juga ada natural justice. Maknanya keadilan semula jadi yang mungkin boleh dikaitkan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama bagi negara. Baik. Yang kelimanya ialah keutuhan atau integrity of the nation. Ini adalah antara, orang kata sebuah negara itu
akan kekal keutuhannya sekira masyarakatnya berintegriti. Perkataan integriti ni bukan sekarang dia muncul lah. Maknanya dia dah muncul dah 50 tahun yang lepas dah 50 ada. tahun lepas dia kata keutuhan atau integrity of the nation, well-being of the nation. Well-being of the nation. Well-being of the nation ni bila saya baca huraiannya, ia menyatakan tentang keadilan juga. Dia termasuklah untuk kita katakan well-being ataupun kemakmuran atau kebahagiaan yang hakiki bagi warga negara. Ini bukan bercakap tentang pasal couple ya, tapi kebahagiaan hakiki sebuah negara itu apabila masyarakatnya berintegriti. Ya. Jadi saya lihat kepada bila kebahagiaan itu berintegriti, kebahagiaan itu kerana adanya keadilan, dia semuanya berkait rapat ya. Dan dalam keutuhan itu juga dekat keutuhan dan apa orang panggil kebahagiaan ini juga mesti ada rasa cinta kepada negara, cinta yang sangat kukuh, cinta yang sangat tinggi nilainya ya. Dan bila cintakan negara itu maknanya ya, kita sebagai warga negara akan mendapat kebahagiaan apabila adanya perpaduan. Kita tak ada rasa sakit hati antara komuniti-komuniti. Kita tak ada rasa dengki antara masyarakat kita kan. Jadi idealnya rukun negara ni. Dan kita ada yang paling akhir iaitu the canon of decency. Canon of decency yang kita rangkumkan sebagai kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ini semuanya dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang asas tadi. Terutamanya prinsip ketuhanan. Kalau kita sebagai orang Islam, kita akan lihat agama Islam itu atau ajaran itu terkandung dalam 3 perkara utama kan. Dari segi akidahnya terjamin. Dari segi akidahnya terjamin. Dari segi akhlak, kesopanan dan kesusilaan. Dari segi hubungan kaum, perpaduan. Dia memang orang Kelantan kata tak boleh nak tek dah lah. Tak ada. Saya banyak slang sikit tak boleh nak. Tak tubik dah lah. Kelantan kita ni pamiti. Pamiti dia tak tunjuk, dia pun cakap Kelantan juga dengan saya. Kita tak boleh nak sentuh dah kat mana. Maknanya ialah dari segi asas-asas kepada rukun negara tu pada saya ia menepati kemahuan akidah kita. Dia bukanlah satu yang bersifat sempurna. Betul. Tetapi dia mengisi sisi-sisi yang diperlukan dalam apa yang dikehendaki pada tahun tu dan juga untuk dibawa ke masa-masa hadapan dan sekarang dah 50 tahun ya. Ialah nothing is perfect kan. Walaupun kita kata Islam itu sempurna, tetapi dari segi pelaksanaannya kita perlukan penambahbaikan dari masa ke semasa. Sama juga dengan institusi apa sekalipun. Kita bercakap tentang demokrasi. Mesti ada perubahan-perubahan dan saya nak katakan bila kita kata institusi beraja ni mungkin tidaklah begitu kata sempurna ya. Memang no system is perfect. Macam demokrasi sendiri lagilah berapa kali mati, berapa kali hidup balik. Life and death demokrasi ni banyak pasal dia kan. Jadi di sini kita nampak rukun negara ini cuba meletakkan satu tata cara bernegara yang dianggap sempurna pada masa itu, yang boleh diubah dan disesuaikan dengan keadaan, tetapi berasaskan kepada prinsip asas. The soul tadi. Soul of the constitution. Jangan kerana kemodenan itu kita meninggalkan agama. Jangan kerana kemodenan itu kita meninggalkan institusi warisan. Saya selalu kata macam ni Abang Miti. Jangan kita roboh rumah pusaka. Belum tentu ada batu bata untuk kita membinanya semula. Kalau kita hilang sesuatu perkara, tidak mungkin kita akan mendapatkannya kembali. Saya agak ekstrim lah kat sini, tidak mungkin. Tapi menunjukkan ketidakmungkinan itu sangat tinggi kesusahannya untuk kita dapatkan kembali. Tapi dalam apa juga keadaan sekalipun, maksudnya berbalik kepada perbincangan kita beberapa minggu lepas, pada akhirnya penambahbaikan boleh dibuat terhadap player yang berada di sekitar yang mengangkat perkara-perkara yang kita bincangkan. Dan perkara itu dia dah memang macam rukun negara, strukturnya dah memang statik. Tetapi penambahbaikan tu boleh dibuat untuk mengisi ruang-ruang mengikut peredaran
zaman tu sendiri. Ya, betul. Tapi kan dia kalau kita tengok matlamat negara yang terakhir kan, kalau kita lihat kepada rukun negara tu, mungkin cikgu-cikgu yang menonton ni lebih arif daripada saya lah. Dan kita kata rukun negara ini ada satu pengisytiharan yang di bahagian pertama ni adalah pengisytiharan tuanku ke bawah duli, dan kemudian ditandatangani oleh ke bawah duli lah. Ada nama ke bawah duli lah. Jadi baginda menyatakan pada rukun negara tersebut matlamat rukun negara itu kan. Matlamat rukun negara ialah pertamanya untuk mencapai perpaduan. Ya, untuk mencapai perpaduan. Keduanya untuk mencapai kehidupan cara hidup berdemokratik. Cara hidup berdemokratik. Apa dia cara hidup berdemokratik? Yang disebut dalam rukun negara ini juga ialah untuk mendapatkan masyarakat yang adil, berkongsi dari segi kesaksamaan. Dia bukan kesamarataan, dia adalah kesaksamaan. Kesaksamaan itu adalah justice. Justice dalam bahasa Melayu itu adil. Adil maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada yang hak, pada masa yang sesuai. Pada masa yang sesuai. Jadi ini adalah social justice, termasuk juga dalam keadilan itu. Yang kemudiannya disebut bahawa untuk memastikan maknanya perkongsian dalam ni, dan seterusnya liberal terhadap tradisi dan agama. Liberal terhadap tradisi dan kebudayaan, bukan agama. Tradisi dan kebudayaan. Yang kita akan kupas sikit. Yang last kali ni ialah progresif, berkaitan dengan penggunaan teknologi. It's across the board, it's across the time. Maknanya tahun 70 terbayangkan kita pakai smartphone. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang diadakan dalam rukun negara ini cuba dibuat ataupun dirangka oleh para penggubarnya dahulu supaya ia merentas zaman. It's across the time. Boleh merentas zaman, disesuaikan dan disesuaikan dengan perkembangan semasa. Jangan kata kita buat dari itu perkara 50 tahun dulu. Macam juga orang kata kepada perlembagaan, itu 50 tahun, 70 tahun, 60 tahun dahulu. Is good at that time. No, sebab tu kita bincang ada prinsip-prinsip yang menjadi soul of the constitution. Kalau soul itu kita cabut dari perlembagaan, maka ia bukan perlembagaan kita lagi. Begitu juga dengan rukun negara. Sebab saya selalu guna dulu istilah immutable principles. Prinsip-prinsip yang tidak boleh dicabut daripada suatu perundangan yang dinamakan perlembagaan itu. Kalau kita cabut prinsip itu, maka ia bukan lagi perlembagaan in the truest meaning of the constitution. Jadi kalau kita kata perlembagaan kita ni mahu dicabut prinsip ketuhanan, apa akan jadi pada perlembagaan kita? It was not the truest meaning that we meant it. Ataupun it's not the truest meaning that kita nak negara ini survive dalam masa 100 tahun, 150 tahun. Macam kita baru 60 tahun lebih. Negara-negara barat seperti United Kingdom tu, Great Britain tu, mereka dah 400 tahun lebih. Mereka kekal dengan konsep beraja tu. Sekurang-kurangnya mereka ada raja untuk menjaga Protestant Church. Kekal. Jadi di sini inilah prinsip roh yang ada dalam perlembagaan itu yang telah disegarkan balik pada tahun 1970, dan selepas 50 tahun ini marilah kita sama-sama segarkan balik roh perlembagaan itu dengan mengangkat konsep-konsep yang ada, yang immutable bagi saya itu dalam konteks ini. Kenapa saya kata immutable? Jangan rakan-rakan pula menyatakan saya fikir itu semuanya undang-undang Allah. Bukan. Sebab ia telah boleh menzahirkan apa yang dimahukan dalam konteks sebuah negara. Pada tahun 1970 tu maksudnya penggubal yang terlibat dalam menggubal rukun negara telah berwawasan sejauh yang mungkin. Betul. Yang tu kita ada matlamat-matlamat yang sebenarnya macam yang Prof cakap lah, untuk sains dan teknologi tu tak ada siapa pun sangka yang kita akan pakai smartphone. Dulu pakai telefon yang besar je kan. Contohnya begitulah. Yalah, betul. So, jadi Prof, kalaulah tadi Prof dah terangkan elemen-elemen yang ada dan juga bagaimana ia sangat berkait rapat untuk setiap satu elemen yang ada itu. Satu, ia memberi penerangan dengan lebih terperinci terhadap apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan dan juga bagaimana kedudukan institusi beraja dalam memastikan elemen-elemen itu digariskan. Jadi Prof, ada tak dalam perbincangan yang dibuat semasa 1970 itu,
Macam yang kita tahu sekarang ni, pelan tindakan dan penghayatan yang telah dibuat, maksudnya antara yang terawal adalah penubuhan UKM, kemudian DED, dan juga satu lagi Jabatan Perpaduan Negara. Itu antara yang terawal pelan tindakan yang dibuat untuk perpaduan. Betul. Maksudnya to reinstill perpaduan, sikap harmoni di kalangan masyarakat berbilang bangsa pada waktu itu, rentetan dari kejadian 13 Mei 1969. Tetapi ada tak lagi yang terkandung di dalam perancangan pada waktu itu adalah pelan tindakan lain yang ada, yang kita tengok apabila 20 tahun kemudiannya, antara pelan tindakan yang telah dibuat, satu, kita meletakkan prinsip-prinsip hukum negara di dalam buku latihan, di belakang buku latihan pelajar-pelajar. Jadi pelajar kalau dia buka mesti tak boleh tidak dia akan baca. Dan pada tahun 2005 kerajaan mewajibkan tentang bacaan ikrar rukun negara, dan di sekolah-sekolah pun dah pun dilaksanakan. Setiap kali lepas je lagu negaraku, pelajar-pelajar akan membaca prinsip-prinsip rukun negara. Walaupun ada dua bahagian, matlamat tu tak dibaca, tapi prinsip tu dibaca, kerana ia secara tak langsung sebenarnya akan merangkumi kesemua yang Prof dah terangkan tadi. Jadi ada tak pelan tindakan lain yang dibuat, dan bagaimana ia boleh dizahirkan menerusi institusi beraja? Baik. Kalau kita lihat apa yang berlaku, apa yang ada dari segi teknologi, penggunaan sharing of information, berkongsi maklumat pada masa tahun 1970-an itu, kita tidak semewah sekarang. Kita tidak semewah sekarang. Jadinya apa yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika itu ialah melalui agensi-agensi kerajaan, terutamanya berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pendidikan. Maka diserulah rukun negara itu melalui kementerian-kementerian berkaitan. Maka guru-guru di sekolah juga diberikan pengujahan-pengujahan bagaimana untuk memperkenalkan rukun negara. Macam ada kesinambungan. Kalau kementerian-kementerian itu diberikan tanggungjawab berasaskan kepada tanggungjawab mereka. Contoh, kalau dihantarkan surat kepada semua agensi kerajaan melalui itu. Jadi training tu dibuat melalui yang kita tak, pada saya sukarlah untuk dilakukan pada masa itu, tapi tindakannya berjaya disampaikan. Jadi sekarang ni saya nak cakap, kalau kerajaan membuatkan dasar rukun negara, mewartakannya menjadi satu cara, maka menggunakan agensi-agensi kerajaan. Kalau dulu mungkin Jabatan Penerangan juga telah menyampaikan melalui brosur-brosur berkaitan dengan rukun negara dan sebagainya. Dan ia sebenarnya dikuasai oleh kerajaan itu sendiri. Maknanya saya nak kata the main player, pemain utama ialah institusi kerajaan itu sendiri ataupun agensi kerajaan itu sendiri. Kalau masa sekarang ni, kalau nampak macam tahun yang Puan Minty sebut tahun 2005 dan sebagainya, memang ia melalui sekolah. Sekolah ini adalah satu tempat, platform atau forum yang amat baik, yang terbaik untuk menyampaikan rukun negara. Itu juga dilakukan pada masa dahulu. Sebab tu masa saya kecil tu ada rukun negara di belakang tu, tapi sekarang saya rasa ada yang tak ada, memang tak ada lah. Ada yang tak ada. Ada yang tak ada. Jadi di mana silapnya, saya tak payah cari silap kat sini. Kita sekarang is the time to move forward. Apa yang kita kekurangan dan kita teruskan, dan itu perlu diubah suai dan dilakukan. Mungkin sekarang kalau kita tengok buku teks, dalam setiap buku teks dia dah ada rukun negara. Dia dah ada rukun negara. Mungkin itu. Tapi kalau setakat tampal saja dekat buku teks itu, tidak ada penghayatan-penghayatan lain, susah. Tapi di sini seperti yang kita katakan, dan penghayatan berkaitan dengan civic semua tu, pendidikan civic across the subject tu, termasuk sejarah, bahasa Melayu, sains dan sebagainya. Saya selalu kata dekat cikgu-cikgu kan, dia bukan tanggungjawab guru sejarah saja nak mengajar rukun negara ni. Ia adalah fardu ain ke atas setiap guru. Maaflah saya guna istilah itu ya.
bukan nak kata nak meremehkan agama Islam, tidak. Tapi agama Islam pun tidaklah menghalang untuk kita menyatakan cara untuk kita menyayangi negara kan, hubbul watan itu kan. Jadi saya nak kata sini, wajib ke atas setiap guru. Kalau saya guru biologi contohnya, saya juga bertanggungjawab apabila murid saya bertanya, apakah maksud perkataan liberal dalam rukun negara? Saya bertanggungjawab menjawabnya. Tak boleh saya nak serahkan pada awak pergi tanya guru sejarah lah. Kan? Pada saya guru-guru ni adalah memang mekanisme ya. Kalau kita saya pun guru juga ya. Maknanya satu agensi, satu agen kepada penyampaian dan penghayatan dan keinsafan, mencipta keinsafan dalam diri murid, pelajar, mahasiswa kita berkaitan dengan rukun negara. Jadi pada saya plan of action yang paling utama yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika itu ialah dengan menggerakkan agensi kerajaan. Dan ada komiti jawatan kuasa tertentu. Dan sekarang ni kita ada kementerian pula diangkat pada tahun ini, satu jabatan yang telah sekian lama, dah 50 tahun wujud, diangkat sebagai kementerian. Dan kementerian ni dengan kekuatan yang ada pada sebuah kementerian, bergabunglah dengan kementerian-kementerian lain seperti pendidikan, belia, keluarga dan masyarakat. Dan ini adalah suatu terutamanya satu lagi agensi yang berkaitan dengan mereka di luar bandar dan sebagainya. Itu kementerian, kalau dekat KL ni kementerian wilayah dan sebagainya kan, semua agensi itu haruslah berkait rapat. Tak, no more working in silo. Tak boleh bekerja seorang diri saja. Ya. Kemudiannya agensi-agensi pendidikan lah. Memang ada dulu bawah jabatan jabatan perpaduan tu ada kelab, ada unit rukun negara. Dekat sekolah dah ada kelab-kelab rukun negara. Macam mana kita guru di sekolah untuk meletakkan kelab rukun negara tu, walaupun panitia itu tidak seolah-olah boleh mendatangkan financial income ke apa pada saya rasa tu tak boleh menjadi sebab. Kalau di universiti pula kelab-kelab yang begini haruslah diberi keutamaan, kerana ia bukan kerana kadang-kadang orang tak boleh beza kerajaan dengan negara ya. Kadang orang kalau buat macam ni macam seolah-olah menyokong kerajaan semasa. Kita lupuskan sikit cara itu. Sebab kita hendaklah meletakkan negara itu pada tempat. Tak kira kerajaan apa yang memerintah. Yang pentingnya ialah prinsip-prinsip kenegaraan itu ada. Pada saya, untuk menggerakkan itu memerlukan sistem pendidikan. Maknanya, tujuan utama untuk menggerakkan rukun negara ini ialah dalam sistem pendidikan itu sendiri. Yang keduanya, dari segi individu lah. Individu keluarga itu terutamanya lah. Ya, kalau kita sebagai ibu bapa, hari-harilah nasihatkan anak. Sebutlah dengan anak, bangun tidur awal-awal, baca buku, nak buat online kelas, baca buku. Nanti awak boleh jadi orang yang menjaga negara ini. Tiap hari bagi semangat pada anak. Itu kita panggil fardu ain jugalah, saya kata kan. Jadi dari segi plan of action, saya nampak dulu dan sekarang sangat jauh bezanya dari segi kebolehupayaan kita menyampaikannya. Sekarang kita ada macam-macam teknologi dan cara untuk memviralkan hal-hal berkaitan rukun negara ini. Dan saya fikir bermula hari ini mungkin dengan initiate Museum Diraja ini kita boleh menyedarkan tentang peranan raja-raja itu sendiri. Saya fikir diulangi dalam titah-titah tuanku tentang rukun negara ini, saya fikir itu antara caranya. Baik di peringkat persekutuan, baik di peringkat negeri. Ya. Maknanya ia perlu menjadi suatu slogan utama dalam setiap titah ke bawah duli. Sama ada duli-duli yang maha mulia, sama ada di peringkat persekutuan atau di peringkat negeri. Supaya refresh. Jadi kita juga perlu memastikan bahawa apa juga yang dititahkan oleh tuanku berkaitan dengan rukun negara ini boleh kita viralkan sebagai tanggungjawab peribadi kita kan, untuk mengangkat proklamasi diraja itu sebagai inilah sumbangan institusi beraja berkaitan dengan rukun negara. Untuk institusi beraja, saya fikir perlulah kita lihat rukun negara ini, dilihat oleh institusi beraja ini, bahawa rukun negara ini adalah satu perkara
yang menjadi kewajipan kepada institusi beraja itu sendiri. Sebab ia adalah sebahagian daripada proklamasi atau prerogatif yang di-Pertuan Agong atas dasar baginda sebagai ketua utama negara. Bukan kerana baginda ketua eksekutif, tapi kerana baginda adalah ketua utama negara. Ia adalah satu perkara yang sangat wajib, sangat wajib atau sangat perlu dilakukan, dan sampai ke tahap pada saya, ia adalah suatu yang perlu diperkasa, diperingatkan dan dizahirkan pada setiap masa. Satu lagi saya nak ingat, titah tuanku ke bawah duli yang di-Pertuan Agong hendaklah sentiasa menjadi agenda utama ketika kita mencapai hari kemerdekaan. Pada kita menyambut hari kebangsaan atau hari kemerdekaan itu, dan saya ingat ini adalah tempat, adalah forum terbaik untuk ke bawah duli menyampaikan elemen-elemen penting rukun negara itu. Sempena saya lihat titah ke bawah duli semasa pengisytiharan rukun negara dan seterusnya titah baginda pada hari kebangsaan atau hari kemerdekaan itu. Sangat molek, dan itulah tempatnya untuk mengangkat, untuk institusi beraja mengangkat rukun negara sebagai tata cara hidup bernegara, sebagai satu ideologi dan falsafah negara yang perlu dihayati setiap tahun. Sebabnya pada saya hari kebangsaan atau hari kemerdekaan itu adalah hari untuk kita menyuburkan semula kesetiaan kepada raja dan negara, menghayati bagaimana sukarnya kita mendapat kemerdekaan dan bagaimana cabaran selepas merdeka, dan bagaimana kita akan menghadapi hari-hari yang selangsungnya, yang seterusnya untuk mengisi kemerdekaan. Dengan titah tuanku tiap-tiap tahun, satu, kita boleh refresh balik secara tahunan tentang apa sejarah yang pernah berlaku hingga menyebabkan berlakunya penggubalan rukun negara, dan yang kedua juga adalah untuk sentiasa ada rasa kepunyaan, pemilikan terhadap negara itu sendiri, sense of belonging towards the country. Jadi Prof, kita masa tak banyak, tetapi saya kalau boleh nak dapatkan nak lontarkan satu soalan lagi. Kita bercerita apabila dalam matlamat yang telah Prof sebutkan tadi, sebenarnya perkara ini telah dibincangkan berkali-kali, tetapi mungkin boleh emphasize sekali lagi dengan pelayar kita di luar sana. Bila kita menggunakan, ada penggunaan perkataan liberal, walaupun penggunaan perkataan itu telah jelas menyatakan ia bukan tentang agama, tetapi ia adalah tentang budaya, budaya, sosial dan budaya dalam untuk masyarakat. Jadi mungkin Prof boleh terangkan sebenarnya sama ke perkataan liberal yang diletakkan dalam matlamat itu dengan liberalisme, dan tafsiran yang diguna pakai pada hari ini oleh orang-orang kebanyakan bukan orang-orang yang pakar. Maknanya kita ni yang biasa-biasa ni bila dengar je perkataan liberal tu, kita terus nampak itulah makna liberal. Jadi apakah kesannya sekiranya ia tidak dikekang, kesannya kepada perkara 3 dalam persekutuan perlembagaan? Okey. Dua perkataan yang menjadi sensitif pada beberapa pihak lah, iaitu liberal dengan progresif. Dan dia dikaitkan dengan liberalisme dan pluralisme. Ya, jadi pertama saya perlu nyatakan bahawa perkataan liberal itu berbeza dengan liberalisme. Liberal itu menunjukkan keterbukaan kita untuk menghargai budaya. Dia bukan untuk persamaan agama, bukan. Dalam yang digunakan yang digunakan dalam Warta Kerajaan Persekutuan yang dibuat pada 31 Ogos itu berkaitan dengan rukun negara itu ialah to ensuring a liberal approach to her rich and diverse cultural tradition. The word her refers to Malaysia lah pada masa itu, ya. Ensure, untuk memastikan pendekatan kaedah terbuka, liberal terhadap tradisi dan kebudayaan komuniti yang ada. Sebab kita tahu kepelbagaian itu diraikan. Maka kita meraihkan kepelbagaian, bukan meraihkan kesamarataan antara agama atau meletakkan agama lain lebih tinggi daripada agama Islam. Itu tidak boleh berlaku. Jadi perkataan liberal dalam konteks ini hanya merujuk kepada keterbukaan kita untuk menerima budaya-budaya. Saya tegaskan, bukan untuk menyamakan kedudukan agama dengan agama Islam dan agama-agama lain. Bukan untuk membuka ruang kepada pluralisme agama.
Bukan untuk menjadi progresif sehingga kita melupakan nilai-nilai ketuhanan dan juga nilai-nilai warisan kita. Sangat jelas saya fikir. Jadi kalau kita rasa keliru lagi, kita kena tengok perkataan apakah yang dimaksudkan dengan liberal dan perkataan yang dimaksudkan dengan liberalisme. Progresif dan pluralisme itu berbeza. Saya dah kata tadi lah soalan, tapi saya nak tanya satu lagi soalan. Prof. Okay. Bila kita dah tengok dalam keadaan begini tentang salah faham dan sebagainya, sebab rukun negara bukanlah undang-undang, tetapi ia hanya satu the conduct of social behaviour untuk masyarakat. Walaupun dalam perbincangan kita tadi, kita dah tengok bahawa sebenarnya apa yang telah dibentangkan dalam Perlembagaan Persekutuan telah dikupas secara mendalam dalam rukun negara. Maksudnya ia perlu dibaca bersekali. Tetapi pada pandangan Prof, dalam sekitar tahun 2012-2013 terdapat cadangan untuk dijadikan preamble kepada Persekutuan Perlembagaan. Jadi apakah, dan banyak juga penulisan Prof, memaklumkan bahawa perlu berhati-hati dan perlu lebih kajian sekiranya ianya hendak dijadikan preamble. Mungkin Prof boleh terangkan secara ringkas dalam masa yang sedikit ini tentang pro and cons untuk dijadikan preamble. Okey. Betul, pertama bahagian tentang perlembagaan rukun negara ini bukan undang-undang, tapi ada 3 kes setakat ini yang telah mengambil kira rukun negara dalam penghakiman masing-masing. Contohnya, saya tak payahlah letak nama kes, jadi teknikal sangat, tapi ada satu kes yang berlaku, seseorang itu telah berjudi dan dia kalah judi, dia tak bayar judi dia. Jadi syarikat judi itu mintalah bayaran kan. Bila dituntut pada seorang itu, dia warga negara Malaysia, dia duduk di Malaysia, dituntut di Malaysia, maka hakim membuat keputusan bahawa perjudian, melakukan judi itu adalah bercanggah dengan konsep kesopanan dan kesusilaan. Maka sesuatu yang bercanggah dengan dasar negara, falsafah negara, dia tidak boleh menjadi hak untuk orang lain menuntut. Saya nak ceritanya, saya tak kisahlah fakta kes ya. Saya nak rumuskan bahawa dalam kes berkaitan dengan rukun negara ini, walaupun ianya bukanlah suatu yang binding effect, yang mempunyai kesan yang mengikat ke atas keputusan-keputusan mahkamah, tapi mahkamah telah mengambil kira kedudukan itu ya. Sorry. Tak maaf. Yang keduanya berkaitan dengan menjadikan rukun negara sebagai preamble atau mukadimah. Kalau kita lihat kepada perlembagaan di negara kita, perlembagaan di negeri-negeri, suara saya dah nak hilang. Semangat sangat cakap tadi. Saya sepatutnya pelan-pelan je kan. Apa sikit lagi. Ini sebab masa kecederaan tu dia memang cedera lah. Okay, kalau kita lihat pada perlembagaan negeri-negeri ya, terutamanya negeri-negeri Melayu, semua negeri Melayu itu mempunyai mukadimah dia. Betul. Maknanya perlembagaan itu diperturunkan oleh raja-raja bagi negeri-negeri. Maknanya perlembagaan itu diletakkan nama bagi raja-raja. Kenapa? Ia ada sejarahnya kan. Sebab masa kita nak buat perlembagaan di negeri-negeri itu, memang raja itu adalah pemerintah dan pemilik tanah. Baginda memberikan, perlembagaan itu diberikan oleh baginda kepada negeri itu untuk dipersetujui oleh ahli-ahli dalam pentadbiran negeri itu. Pada peringkat persekutuan, maka sejarahnya ada bagi perlembagaan persekutuan itu, dia ada sejarah dia. Jadi sekarang ni kalau nak letak preamble tu sebab mukadimah itu dari rukun negara itu ada sejarah dia. Perlembagaan ada sejarah dia. Jadi berbeza sejarah ini antara kedua ini sebab perkara utama yang dimaktubkan dalam rukun negara itu ialah hal-hal berkaitan dengan perpaduan, dengan meletakkan sedikit prinsip berkaitan kenegaraan, ketuhanan dan kesetiaan kepada raja dan sebagainya itu. Takkan begitu, tapi sejarah pada rukun negara itu berbeza dengan sejarah perlembagaan itu sendiri. Jadi apa yang ada dalam rukun negara itu benar, ia adalah sebahagian daripada perlembagaan. Kalau kita nak ambil sebulat-bulat rukun negara itu, kita tampal dengan melalui pindaan kepada perlembagaan, ia tidak menyempurnakan perlembagaan itu. Ia perlu ada persetujuan dengan raja-raja, semua dia perlu dipinda. Rukun negara preamble tu perlu dipinda untuk memasukkan sejarah perlembagaan itu sendiri.
Ini penghayatan saya kepada pengisian dalam perlembagaan itu. Perpaduan, keseimbangan ekonomi, keadilan memang puncak kepada tujuan perlembagaan. Tapi perlembagaan ada lagi di sebelah itu. Selain daripada itu, dia meletakkan peranan raja-raja, peranan orang-orang Melayu, peranan bangsa lain dalam pembinaan penggubalan perlembagaan itu. Jadi perlu dinyatakan hal-hal berkaitan. Kalau kita ambil rukun negara saja, ia telah menafikan sebahagian daripada sejarah dan juga hala tuju ataupun perkara yang mahu dicapai oleh perlembagaan itu sendiri. Itu ujar saya. Maksudnya melainkan sekiranya rukun negara itu diperhalusi lagi dan memasukkan ke semua yang ada dalam perlembagaan itu. Dari segi legal pula ada bimbang saya. Sebabnya ada negara di dunia menyatakan bahawa preambel itu mengikat tafsiran. Itu lagi. Kalau preambel tu atau mukadimah itu mengikat tafsiran kepada mahkamah, tafsiran kepada perlembagaan oleh mahkamah, maka ia akan menyukarkan tafsiran perlembagaan itu. Kalau tidak dihayati konteks yang ada dalam perlembagaan dan juga rukun negara tersebut, perbezaan antara keduanya. Ada orang menyatakan tak ada, dia tidak akan mengikat. Saya kata lebih baik kita berhati-hati untuk tidak, kerana ada negara yang menyatakan dia mengikat. So, kalau ikut sebenarnya preamble tu boleh dikategorikan sebagai 3 kan, simbolik, Ya, substansif betul. dan satu lagi saya lupa. Jadi saya pun tak ingat banyak juga. Tak apalah Pak Minti, dah akhir-akhir ni kita dah banyak habis modal lah. Begitu nak katanya kesan kepada mukadimah itu akan ada terhadap pengisian perlembagaan. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang dengan kefahaman tertentu pada perlembagaan. Mungkin orang akan meninggalkan sejarah perlembagaan itu dan hanya merujuk kepada sejarah rukun negara. Jadi buat masa ni, langkah yang terbaik adalah kita mengguna pakai apa yang ada, kita buat penambahbaikan dan kita tengok dari situ ke mana kita sebenarnya kita mampu buat tanpa preambel pun. Apa pentingnya preambel sekarang ni? Orang kata nak tafsir perlembagaan susah kerana tiada preambel. Itu menunjukkan preambel itu penting. Penting kalau kita kata ya penting, kalau nak tafsir tak ada preambel susah. Macam tu kebimbangan saya zahir kan. Dia akan mengikat tafsiran tu. Jadi bahawa di India juga perkataan sekular yang ada dalam preambel itu telah digunakan oleh hakim untuk mentafsir peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan. Jadi hati-hati, itu sajalah hati-hati. Perlu lebih kajian mendalam lah benar, kita nak masukkan preambel di dalam perlembagaan. Tindakan kepada perlembagaan, nak buat apa-apa jangan gopoh. Jangan gopoh. Yang saya kata tadi lah, jangan robohkan rumah pusaka tadi. Jangan gopoh. Sebab sama ada kita buat perlembagaan dan juga rukun negara ni, memang hati-hati. Juga pernah dibincangkan dalam dokumen-dokumen sejarah rukun negara, pernah dibincangkan perlukah dimasukkan dalam perlembagaan ataupun tidak. Jawapannya tidak. Jawapannya ialah pindah perlembagaan saja. Bukan memasukkannya sebagai preambel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia dah dibincangkan dengan mendalam. 50 tahun yang lepas. 50 tahun yang lepas. Kita baru nak bincang tahun 2013, 14. Betul. Wallahualam. Terima kasih Pak Minti. Terima kasih para pelayar kita juga. Okey Prof. Kita dah dengar secara terperinci kupasan yang dibentangkan oleh panel tetap jemputan kita tentang proklamasi rukun negara. Jadi saya percaya sekurang-kurangnya saya sendiri, maksudnya banyak lagi perkara-perkara yang sebelum ini tidak pernah dibincangkan secara meluas. Dan kita juga tahu bahawa kupasan akademik tentang rukun negara ini sebenarnya tidak banyak. Jadi apabila kita cuba untuk membincangkan dari satu dimensi lain, sebenarnya ia merupakan satu cabaran kepada kita di Museum Diraja dan juga saya percaya kepada Prof juga untuk mencari balik kajian-kajian ataupun maklumat-maklumat dokumen yang boleh digunakan untuk dijadikan sebagai rujukan. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Kita mendapat beberapa permintaan untuk perkara yang dibincangkan pada minggu lepas, iaitu sama ada kita prerogatif raja itu cerminan Westminster, tetapi kita tidak menyambung secara langsung, kita hanya mengambil some part of it untuk perbincangan minggu hadapan. Jadi pada minggu hadapan kita akan cuba mengupas topik perlantikan yang di Pertuan Agong dan raja-raja di negeri-negeri
perbezaan perlantikan raja atau ratu di England. Jadi sebenarnya dia kesinambungan dari tajuk yang minggu lepas, cuma kita detailkan lagi terus kepada satu topik sebab minggu lepas topik dia agak berat sedikit. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih kepada Prof atas kesediaan untuk hadir dan juga bersama dengan kita di sini dan pelayar di luar sana. Mohon maaf di atas kekilafan, ianya datang dari saya sendiri. Teruskan memberi cadangan, teruskan menyokong kami. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk menjadikan wacana ini satu wadah perbincangan santai tetapi berisi, orang kata. Sebab seperti yang Prof kata di awal rancangan, idea asal wacana ini adalah secara sembang-sembang sahaja pada asalnya, tetapi kita merasakan bahawa Prof merasakan, Museum Diraja merasakan bahawa sayang sekiranya hanya bersembang berdua. Jadi kita boleh memberi sedikit input pengetahuan ataupun memberi pendedahan ilmu kepada pelayar di luar sana untuk bersama-sama berkongsi sebenarnya apa yang berlaku di negara kita berhubung kait dengan institusi beraja dan juga institusi yang di-Pertuan Agong. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan menunggu dan menonton. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.